أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sidang penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat dari Allah pada kita sekalian dapat kita bersama pada pagi ini insya-Allah. Kita hari ini pada ayat ni ke-88 dari surah Yusuf pada episod yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Maka bertolaklah mereka ke Mesir dan setelah mereka masuk menghadap Yusuf berkatalah mereka Wahai Datuk Menteri, kami dan keluarga kami telah menderita kesusahan kemarau dan kami datang dengan membawa barang-barang yang kurang baik dan tidak berharga untuk menjadi tukaran bagi benda-benda makanan negeri ini. Oleh itu sempurnakanlah sukatan bekalan makanan bagi kami dan berdermalah kepada kami. Sesungguhnya Allah membalas dengan sebaik-baik balasan kepada orang-orang yang bermurah hati. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. Yusuf berkata, tahukah kamu betapa buruknya apa yang kamu telah lakukan kepada Yusuf dan adiknya, yakni Bunyamin, semasa kamu masih jahil tentang buruknya perbuatan yang demikian. Qalu a innaka la anta Yusuf قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Mereka bertanya dengan hairan, engkau ini Yusufkah? Ia menjawab, akulah Yusuf dan ini adikku Bunyamin. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmatnya kepada kami. Sebenarnya sesiapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan dan memuliakan engkau daripada kami disebabkan takwa dan kesabaranmu, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Qala la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yusuf berkata, kamu pada hari ini tidak akan ditempelak atau disalahkan tentang perbuatan kamu yang telah terlanjur itu. Semoga Allah mengampunkan dosa kamu, dan dialah jua yang maha mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani. Baiklah sidang penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah ya, kita sambung lagi kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, kisah kekeluargaan dalam Al-Quran dan juga kisah seorang Nabi yang menjadi pelajaran kepada kita semua. Dan kita ambil daripada kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam ini satu pelajaran yang cukup. Setiap ayat ada pelajaran dia yang kita kena belajar untuk menguatkan motivasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baiklah teman-teman yang dikasihi sekalian, ayat ini berkait dengan ayat sebelumnya.
Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Yaqub berkata, "Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah." Wahai anak-anakku, pergilah kamu dan carilah berita baik mengenai Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah itu melainkan orang-orang yang kafir. Ya. Kemudian mereka pun gilah. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz. Ini tuan-tuan sekalian pada ayat kita pada hari ini. Jadi bila mereka ni pergi ke negeri Mesir untuk kali yang ketiga. Kali pertama dia pergi tanpa Bunyamin. Kali yang kedua bawa Bunyamin dengan ikatan perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kali yang ketiga hari ni tuan-tuan mereka mari lagi ke negeri Mesir, ya. Di mana atas perintah ayah dia kata, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhih. Wahai anak-anakku, pergilah kamu ke negeri Mesir, carilah berita baik tentang Yusuf dan saudaranya. Nabi Allah Yaqub alaihi salam menggunakan istilah fatahassasu. Allah kata fatahassasu. Saya sebutkan kemarin, at-tahassus maknanya kita intip dan cari berita yang baik. Berbeza dengan tajassus. At-tajassus artinya kita mengintip, mencari berita-berita asyar yang tidak baik. Nabi Yaqub kata, pergilah kamu ke negeri Mesir. Falamma dakhalu alaihi. Mereka pun masuklah ke negeri Mesir dan mereka masuk kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Di mana tuan-tuan semua mereka tidak mengenali Nabi Yusuf alaihi salam. Faqalu, mereka berkata, falamma dakhalu alaihi qalu, mereka berkata, yakni mukhtabirina bi dzikri halihim, dia menyebut akan keadaan mereka dan dia minta supaya menteri ini faham akan keadaan mereka, ya. Dan dia mengadu kepada menteri ini akan keadaan mereka yang susah, mereka tidak ada harta, mereka mari ini dengan hati, orang kata apa dia, hati yang lemah longlai lah, mari mengadu menyerah, dan mereka mengadu kepada Al-Aziz. Qalu ya ayyuhal azizu, menteri lah kalau kita Al-Aziz ni, ya. Mereka berkata ya ayyuhal aziz, wahai menteri, dia kata. Kerana ayah mereka melihat bahawa Al-Aziz ni, Nabi Yaqub merasa itulah Yusuf, ya. Dia kata apa? Ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-dur. Sesungguhnya keluarga kami ditimpa oleh kemudaratan yang sangat, dia kata. Dengan kemarau yang panjang, dengan kelaparan, dengan kurangnya makanan. Kami di negeri kami ni makanan berkurangan, ya. Kami pula diserang oleh kelaparan. Jadi kami mari ke negeri Mesir ini, bawalah kepada kamunya makanan, barangan, dagangan untuk tukaran itu dengan barang-barang yang tidak seberapa. Makna tuan-tuan sekalian, wak mari barang yang kurang molek dah untuk tukar, ya. Yakni barang-barang orang kata apa dia ni, yang tak berapa molek. Mana orang kata itulah susahnya keadaan mereka pada masa itu. Tuan-tuan harus ingat bahawa Nabi Yusuf yang mereka tidak kenali lagi pada masa itu, dan mereka susah, Nabi Yusuf hidup senang. Mana di sini kita kena ingat bahawa hari ini hari kita, boleh jadi esok hari orang, ya. Waktu kita berada di puncak kuasa, jangan kita buat jahat kepada mana-mana orang. Sebab tuan-tuan sekalian, hari ini dia akan bertukar. Yakinlah hari akan bertukar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Allah kata, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah Subhanahu wa taala kata, itulah dia hari-hari yang kami tukarkan di antara manusia. Makna hari ni kita snap, dulu kita susah, lah ni kita senang, dulu kita sihat, lah ni kita sakit. Dulu kita menghina orang, boleh jadi esok orang lebih daripada kita. Dulu adik-beradik Nabi Yusuf telah lempar Nabi Yusuf dalam penjara, dalam telaga, dibeli oleh rombongan perniagaan dari negeri Mesir. Tapi hari ini Yusuf menjadi menteri, tuan-tuan sekalian. Maknanya hari ini hari orang.
Hari ini hari kita, esok boleh jadi hari kita, lusa hari kita. Tapi selepasnya, hari ini kita menjadi ketua jabatan, satu tua jabatan, kita sombong, kita ego dan sebagainya. Itu hak anda untuk berbuat demikian walaupun bercanggah dengan agama, sebab anda ada nafsu. Tetapi tuan-tuan harus ingat, satu hari kamu akan pencen, satu bulan kamu akan pencen. Di saat itu kalau ada insan tidak menghargai kamu, tidak peduli kepada kamu, jangan kamu marahkan kepada orang lain. Sebab apa? Sebab orang buat demikian kepada kamu angkara perbuatan kamu. Itu tuan-tuan kita kena ingat. Hari ini adik-beradik Nabi Yusuf merendah diri kepada Yusuf yang mereka tidak kenali bahawa yang mereka rendahkan diri itu adalah Yusuf. Dia bawa, dia kata apa? Wajibna bi bida'atin muzjah. Dia kata kami wak mari kepada kamu ini harga makanan apa yang kami miliki, yakni dia kata harga makanan kami ni kalau di kedai tak berapa laku. Maknanya makanan yang tak seberapa lah sebagai tukaran. Dah tak ada tuan-tuan semua. Orang miskin ni bila tak ada, tak ada seroti, kita kena faham. Tapi kadang-kadang kita di Kelantan ni Amo duk jalan-jalan tengok, kadang-kadang bukan orang miskin, orang-orang buat miskin pun ramai tuan-tuan ya. Saya alhamdulillah turun jumpa masyarakat, bertemu berbual dengan orang kampung. Kadang-kadang orang kampung kita ni mereka buat-buat miskin. Nampak macam miskin tapi anak pakai i7, telefon dia Apple ya. Orang kita nampak miskin. Ada sungguh yang miskin terdesak tapi dirosakkan image oleh orang-orang miskin, yang orang-orang yang berlagak miskin sebenarnya mereka mempunyai kemampuan. Baik. Dia berkata lagi, fa'aufilanal kaila, maka sempurnakanlah untuk kami akan sukatan kami seperti biasa, dan kami boleh balik ke negeri kami dengan bawa makanan yang banyak. Ihsan daripada kamu, ihsan daripada kamu wahai menteri. Wa tasaddaq alaina, dan bersedekahlah kepada kami, yakni walaupun kami bawa tak seberapa, wa marilah kepada kami ni seperti mana yang biasa dah. Tolonglah bertolak ansur dengan kami, janganlah oleh kerana kami mari barang ni kurang, muri kami barang ni kurang, tak boleh. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membalas orang yang suka buat kebaikan, dan Allah Ta'ala akan ganti balik apa yang kita telah belanjakan. Allah akan gandakan pahala, ya, Allah Ta'ala akan gandakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dia tuan-tuan sekalian, keadaan kata ulama, ucapan daripada mereka ini untuk menguji Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Adakah Yusuf ni lembut hati untuk mereka, membantu mereka? Tak. Ataupun Yusuf akan mengisytiharkan akan keadaan diri dia yang sebenarnya. Baik. Lepas dia sebut dia susah di kampung dia, kalau betul dia Yusuf, mesti dia terasa ayah dia dalam keadaan susah. Kesempitan hidup mereka, apa dia ni, makanan tiada negeri mereka, dan bersama mereka di kampung ada ayah yang hidup dengan penuh kesedihan. Nak tahu Yusuf ni tuan-tuan, terasa tak akan hati dia? Baik. Rupa-rupanya permintaan adik-beradik dia dengan royak keadaan dia telah menarik hati Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dia menarik hati. Aduan mereka ini menarik hati Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan semua, kita ni bila orang berlembut dengan kita, berlembut dengan kita tuan-tuan semua, insya-Allah kita mudah kalah. Manusia ni dia menjadi hamba kepada budi. Tu kita kena ingatlah tuan-tuan sekalian. Kita manusia ni menjadi hamba kepada budi. Kata orang Arab, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum fatalama sta'badal insanu ihsan. Dia kata buat baiklah kepada manusia. Buat baik pada mana-mana orang. Ahsin ilan nas, pada mana-mana orang. Tasta'bid qulubahum, ya.
dia akan boleh buat hamba hati dia. Bila kita buat baik dengan orang, kita boleh menghambakan dia, kita boleh buat hamba dia tadi. Dia ikut apa kita kata, sebab sudah lama manusia ni menjadi hamba kepada budi. Jadi tuan-tuan, bila orang ni merendah diri kepada kita semua, ya, bila orang ni merendah diri, maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dia terasa hati dia, ya, dia terasa hati dia. Dia tahu kalau betul dia Yusuf, di sana di kampus sana ada ayah yang uzur, ayah yang tak cukup makanan dan sebagainya. Hati anak mana yang tidak terasa bila mendengar keadaan ayahandanya yang sedemikian itu. Baik tuan-tuan semua, ya. Rupa-rupanya perancangan adik-beradik dia ni tuan-tuan, mereka berjaya. Mereka berjaya. Berjayanya mereka ini kenapa? Sebab mereka telah berlembut dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Gitulah tuan-tuan, manusia menjadi hamba kepada budi. Ingat baik-baik, ya, perkataan ini, manusia menjadi hamba kepada budi. Orang berbudi kita berbahasa. Bila orang ceritakan keadaan kita yang susah, kita rasa gini, kalau betul kita ni anak dia, kita akan terasalah tuan-tuan sekalian, bahawasanya dia tu adalah ayah kita. Takkanlah kita sebagai seorang anak, kita nak lak ayah kita hidup dalam keadaan susah. Tak pernah sabar kita nak hidup biar ayah hidup susah gitu tuan-tuan semua. Kita ke mana-mana pun kita nak ayah kita mengecapi kesenangan seperti kita semua. Jadi tuan-tuan dikasih semua, ingat baik-baik, ya. Jadi mereka telah berjaya. Fa akhadhathu riqqatan wa ra'fatan wa rahmatan ala abihi wa ikhwatihi. Maka tuan-tuan, menyebabkan hati Nabi Yusuf tersentap, ya, dengan perasaan kasih sayang, perasaan lembut ke atas adik-beradik dia dan juga kepada ayah dia. Dalam keadaan dia ni seorang penguasa, dia duduk di kemuncak yang tinggi, tapi dengar keadaan adik-beradik dia, dengar keadaan ayah dia, maka tuan-tuan sekalian, dia terasa, hati dia terasa. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam fa'ajabahum biqaulih. Nabi Yusuf jawablah. Nabi Yusuf jawab dengan cara dia menyebut akan kesalahan adik-beradik dia. Dia kata apa tuan-tuan sekalian? Dia kata, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun. Dia kata di sini bahawa adakah kamu, dia kata, ingat lagi akan perbuatan kamu kepada Yusuf? Ingat ke tak lagi perbuatan kamu kepada Yusuf dulu? Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi, perbuatan kamu kepada Yusuf, kepada saudara Yusuf, idh antum jahilun, semasa kamu masih jahil tentang buruknya perbuatan-perbuatan yang sedemikian. Jadi tuan-tuan dikasih sekalian, Nabi Yusuf bertanya, ya, bertanya kepada mereka, ingat tak ketika kamu tahu Yusuf dalam telaga mula, ketika kamu telah letak dia untuk membinasakan dia, dan ketika kamu telah pisahkan Yusuf dengan adik-beradik dia, apa yang kamu buat dulu adalah satu perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan. Jafatun qasiyah, hati kamu yang kering, usang, keringnya hati kamu. Ketika mana kamu tidak tahu akan kesan buruk daripada perbuatan kamu, derhaka kepada orang tua. Kesan buruk di sini tuan-tuan ialah pertama, derhaka kepada orang tua, sebab memisahkan antara orang tua dengan anak tidak boleh. Dia bukan setakat tu, tuan-tuan nak pisah kucing dengan ibu dia pun tidak boleh. Anak kucing dengan ibu kucing pun tak boleh. Sebab tu saya seorang beri anak kepada orang, buat anak angkat, saya tidak setuju. Sebab memisahkan anak daripada ibu dia. Naluri keibuan ini tuan-tuan tidak akan sama dengan sesiapa. Ibu, cuba tuan-tuan tengok kisah Nabi Allah Musa. Di saat Nabi Musa lahir, akhirnya sebab takut keselamatan Nabi Allah Musa alaihi salam, maka dihanyutkan Nabi Allah Musa. Dan bila dihanyutkan Nabi Allah Musa ditemui tong dia di tempat mandian keluarga Fir'aun.
Diambilnya awak masuk ke dalam istana. Asiyah kata kita buat dia sebagai anak. Kemudian tuan-tuan sekalian dia kata nak buat sebagai anak. Dia offer lah siapa dia nak menyusukan anak diraja ini. Anak keluarga, anak angkat keluarga Fir'aun ini. Allah Ta'ala kata wa harramna alaihi al-maradi'a min qablu, dan kami haramkan kepada Musa isap susu mana-mana orang. Maknanya Allah Ta'ala kembalikan Musa kepada ibunya sehingga mak dia mari barulah Musa tu isap. Allah nak mengajar kepada kita bahawa tidak boleh kita nak sisih, nak pisahkan di antara ibu dan juga anak. Batu tuan-tuan, susah, payah lagu mana pun, perahlah anak kita tu tuan-tuan semua. Perahlah. Sebab apa? Allah Ta'ala kata, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, dan kamilah yang merezekikan mereka. Allah Ta'ala kata, kamilah yang merezekikan mereka dan merezekikan kamu. Mana hawi rezeki kepadamu, hawi rezeki kepada kamu, menghidupkan anak-anak kamu, bukannya kamu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan kamu, ya. Kena ingat baik-baik tuan-tuan yang dikasihi semua. Ingat baik-baik, anak dan ibu. Di sini adik-beradik Nabi Yusuf ungkit kembali. Hal alimtum, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhih idh antum jahilun. Ingatkah lagi perbuatan kamu kepada Yusuf ketika Yusuf dan juga saudara dia, ketika mana kamu tak reti dulu? Apa dia perbuatan jahat? Pertama, uququl walidain, derhaka pada kedua ibu bapa di sini. Sebab dia pisahkan di antara anak dengan bapa, mendukacitakan bapa puluhan tahun. Yang kedua, dia telah putuskan hubungan silaturahim. Dengan bapa putus, dengan mak putus, dengan adik-beradik pun putus. Dengan Bunyamin dia putus. Yang 10 nak putus, okeylah kamu. Tapi dengan Bunyamin, adik-beradik aku, kamu pisahkan juga. Dengan kaum kerabat, keluarga, waris-waris, sepupu, sepapak, semua sekali putus belaka. Sebab itulah kata ulama, kullu man asallaha fahuwa jahilun. Tuan-tuan sekalian, ulama berkata apa? Kullu man asallah fahuwa jahil. Setiap orang yang derhaka kepada Allah, fahuwa jahilun, maka mereka itu adalah orang-orang yang jahil. Cuba kita baca qaul ta'ala, thumma inna rabbaka lilladzina amilus su'a bijahalah. Kemudian sesungguhnya Tuhan kamu dengan orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Mana tuan-tuan semua dah, orang buat jahat orang lagu mana? Orang yang jahil. Jadi Nabi Yusuf tanya, hal alimtum, adakah kamu di sini? Tanya dia, tapi cara dia nak cekik hati adik-beradik dia supaya mereka ni faham. Yakni besarnya kesalahan yang kamu buat kepada Yusuf. Ingat kedak perbuatan kamu dulu ketika mana kamu ni jahilun. Ni lembut sikitlah. Ingat kedak perbuatan kamu kepada Yusuf ketika kamu jahil. Artinya mu buat dulu di saat mu tak reti dosa pahala. Ya mu buat lagu ni sebab mu tak reti dosa pahala perbuatan kamu Yahuduh di saat kamu muda-muda dahulu. Ni tuan-tuan semua, ya. Ni nak sebutkan di sini bahawa Nabi Yusuf sebutkan kepada mereka itu. Baiklah tuan-tuan semua, masya-Allah. Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun. Ketika mana kamu dalam keadaan jahil. Qalu a innaka la anta Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dia merebutkan peluang ini tuan-tuan semua untuk beri ingatan kepada adik-beradik dia. Maka Tuhan sebut di sini tuan-tuan semua dak. Qalu, mereka berkata, a innaka la anta Yusuf? Adakah kamu ini Yusuf? Ya, kamu sebut cerita Yusuf ni, mu ni Yusuf kah? Bayar ke tuan-tuan tak? Kalaulah kita ni tuan-tuan duduk dulu awak anak kita, lah ni kita jadi orang besar, agak-agak lagu mana tuan-tuan? Orang pernah awak anak kita, lah ni kita jadi orang besar. Adakah kita akan maaf ataupun kita akan balas dendam? Adakah kita akan maaf mereka
ataupun kita akan balas dendam kepada mereka, ya. Cuba tengok, kalau kita orang biasa tuan-tuan, kita akan balas dendam. Sebab apa? Sebab mula-mu buat kena kat aku kalau kita begitulah tuan-tuan sekalian. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita, Tuhan ni ajar kita, ada kalanya kita kena maaf kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh insan-insan yang lain. Qalu a innaka la anta Yusuf. Mereka berkata, adakah kamu ni Yusuf? Yakni istifham ta'ajjubin. Dia berasa pelik. Duduk sini, tengok tuan-tuan semua, dia setahun, dia 2 tahun, mereka tidak kenal bahawa itu adalah Yusuf. Tapi pada hari ini dia bertanya, bila ada cerita tu, qalu a innaka la anta Yusuf, adakah kamu ni Yusuf? Dia adik-beradik ni tuan-tuan, ke mana-mana pun kita akan terasa dia, sebab dia adik-beradik kita. Nah, dia serah anak beranak, adik-beradik ni, dia akan terasa ke mana-mana. Macam mau sebut cerita Pak Sai dululah. Di saat Pak Sai ni berpisah 53 tahun dengan anak dia, sewaktu anak dalam kandungan lagi tuan-tuan sekalian, berpisah, tapi akhirnya mereka berpeluk sebelum tiba waktu di tempat pertemuan. Sebab adik-beradik, kita akan terasa walau apa jadi pun tuan-tuan, adik-beradik kita pasti kita akan terasa, ya. Baik. Qalu a innaka la anta Yusuf, adakah kamu ni Yusuf? Tengok tuan-tuan semua. Kalau ambo lah mau tapa dulu seputih. Kalau ambo lah kita orang jahil ni tak. Tapi Nabi Yusuf dia seorang nabi, dia boleh maaf. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inna ikhwatahu lam ya'rifuh hatta wada'at taja anhu. Ibn Abbas kata, sesungguhnya adik-beradik Nabi Yusuf tidak kenal Nabi Yusuf, hatta wada'at taja anhu, sehingga Nabi Yusuf dia buang mahkota ni daripada kepala dia. Sebab apa? Nabi Yusuf buang mahkota ni tuan-tuan semua, mereka kenal. Sebab di kawasan dahi Nabi Yusuf ni, tepi-tepi gini ni tuan-tuan sekalian, ada tanda. Kalau kita sebut bahasa Kelantan, ada tahi lalat lah tanda dia, tak? Bila dia berkata qala lahum, kata Ibnu Abbas, qala lahum hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf, adakah kamu ingat perbuatan kamu kepada Yusuf? Di saat itu rafa'at taja anhu, dia angkat mahkota dia, fa'arafuhu, mereka kenal, oh tanda sini adalah Yusuf. Faqalu, mereka berkata, a innaka la anta Yusuf, adakah kamu Yusuf? Ai indahum qalu minal muakkadi qat'an annaka anta Yusuf, aku confirm bahawa kamu ni adalah Yusuf, kata adik-beradik dia. Qala, kata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, sabarnya Nabi Yusuf tuan-tuan sabarnya Nabi Yusuf di atas perbuatan adik-beradik dia. Masya Allah dah. Jadi tuan-tuan dikasih sekalian, qalu a innaka la anta Yusuf, qala ana Yusuf wa hadha akhi. Yusuf berkata, kata Nabi Yusuf alaihi salam, qala ana Yusuf, dia kata akulah Yusuf, ya aku Yusuf, al-mazlumu al-ajiz, aku Yusuf yang dizalimi, aku Yusuf yang lemah, yang telah Allah Ta'ala telah tolong aku, menguatkan aku dan menyampaikan aku kepada darjat yang kamu tengok aku sampai pada hari ini. Semua ni kerja Allah. Masya Allahu kana. Dia tuan-tuan tengok dari segi sejarah, orang hak taksir itulah sesuatu perkara, katalah jadi orang besar, dia taksir, Allah Ta'ala angkat dia, angkat dengan penuh kemuliaan. Contoh paling mudah, Sayyidina Abu Bakar taksir, Sayyidina Umar taksir, Sayyidina Uthman taksir, Sayyidina Ali taksir. Mereka taksir. Umar bin Abdul Aziz taksir, cuma menjadi khalifah atas permintaan sepupu dia yang menjadi khalifah belum pada dia, mewasiatkan kepada dia. Sepupu dia bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Dekat nak mati, Sulaiman tulis wasiat, istakhlafahu min ba'dihi Umar bin Abdul Aziz, minta Umar ta'yin Umar jadi khalifah. Umar taksir, Umar kata qaddarallah,
aku tak say tapi takdir Allah. Bila dia naik dengan disandarkan hak tak say tadi tuan-tuan, dia naik dia buat yang terbaik. 2 tahun boleh dia meretah kerajaan Bani Umayyah. Maka tuan-tuan, ia meretah dengan penuh keadilan. Rakyat dia senelene. Sampai disebutkan riwayat bahawa rakyat Sayyidina Umar tak mau terima sedekah dan zakat dari pihak kerajaan. Sebab apa? Sebab rakyat dia senil. Baitul Mal dia duit banyak. Dia bagi duit kepada rakyat dia tuan-tuan. Dia melantik orang berjalan serata negeri. Baik di Mesir sampai kepada Afrikah di Afrika. Dia telah melantik pegawai-pegawai dia jalan pergi cari mana orang susah untuk mereka agihkan bantuan kepada rakyat dia. Ni sebab dia tak say. Dia tak say, bila dia naik dia buat yang terbaik. Tapi orang hak bodek tuan-tuan semua, dia tak buat kerja. Sebab itulah ada hadis menyebut man tuliba ila syai'in u'ina alaihi. Siapa dia yang diminta untuk duduk di atas sesuatu kerusi, dia akan ditolong. U'ina alaih. Wa man talaba syai'an wukila ilaihi. Dan sesiapa yang meminta sesuatu jawatan, bodek nak duduk situ, maka Tuhan serahkan kepada mereka. Demikian setengah ulama kata ianya adalah hadis atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apapun tuan-tuan, guna style bodek untuk sampai kepada sesuatu kedudukan itu menyebabkan ia tidak buat apa yang patut dia buat, akhirnya dia meninggalkan kerusi itu dengan tidak berpuas hati. Dekat nak habis kursi, minta lagi nak sambung. Sebab apa? Sebab naik dengan cara bodek, tak puas hati. Tak puas hati dalam buat kerja. Baru nak buat kerja, puluhan tahun duduk tak buat kerja, dekat nak habis baru nak buat kerja. Tuan-tuan sekalian, jawablah nanti di hadapan Allah, kerana kita tidak tunaikan amanah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha berkuasa lagi Maha perkasa. Ingat, orang yang sombong naik ke atas, dia jumpa dengan orang bawah, lepas dia berhenti tuan-tuan sekalian, orang bawah tidak akan cakna kepada dia. Jangan harapkan orang nak berbuat baik kepada kita apabila kita hilang kuasa. Sebab itulah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mendidik kita dengan baik, ya. Qalu a innaka la anta Yusuf qala ana Yusuf wa hadha akhi. Ni aku ni Yusuf lah, ya kamu zalim dulu, Allah Taala telah tolong aku, kuatkan aku, menyampaikan aku kepada apa yang kamu tengok pada hari ini. Dan ini saudaraku Bunyamin. Nah, ini saudaraku Bunyamin. Wa hadza akhi, ini adik-beradik aku Bunyamin. Ya kamu pisahkan di antara aku dengan dia. Ni pun kena zalim juga ni. Bunyamin ni kena zalim juga sebab kamu telah pisahkan aku dengan dia begitu lama. Dan Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kami. Qad mannallahu alaina. Allah Ta'ala telah bagi pada kami nikmat dapat bertemu selepas berpisah. Nikmat yang banyak. Dan selepas panjangnya masa perpisahan. Tuan-tuan semua, pertemuan selepas perpisahan merupakan satu nikmat. Ya tuan-tuan semua, bagi orang yang biasa travel, biasa meninggalkan keluarga, nikmat tuan-tuan. Saya pergi belajar luar negara, tinggalkan anak isteri di kampung. Tinggal anak isteri di kampung. Bila kita lama, 8 bulan, 10 bulan, setahun, kita balik sekali tengok anak, Masya Allah, rasa hati terlalu gembira melihat orang-orang kesayangan kita ni tuan-tuan sekalian hidup dengan keadaan gembira. Makna tuan-tuan, pertemuan selepas perpisahan merupakan satu nikmat. Hari ni kita berpisah dengan mak kita, ayah kita, mereka telah pergi meninggalkan kita sekalian. Dan kita harap Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita di syurga Allah. Allahumma ja'al multaqana. Ya Allah, jadikanlah tempat pertemuan kami dengan ayah kami, mak kami, adik-beradik kami fi jannatil firdaus, dalam syurga firdaus di hari akhirat kelak. Kita harap Tuhan ketemukan kita. Multaqana. Allahumma ja'alil firdausa multaqana. Jadikanlah pertemuan kami syurga firdaus tempat pertemuan kami dengan mak kami, ayah kami yang telah
kami berpisah dengan mereka sekian lama ya Allah. Baik tuan-tuan sekalian, qad manallahu alaina, Tuhan bagi nikmat pada kami, berhimpun selepas berpisah begitu lama. Allah telah muliakan kami di dunia dan juga di akhirat. Ni tuan-tuan semua nak sebutkan bahawa Allah Ta'ala telah terima akan doanya untuk bertemu ya. Innahu man yattaqi wa yasbir, sesungguhnya mana-mana orang yang bertakwa kepada Allah, buat benda Tuhan suruh, tinggal benda Tuhan larang, wa yasbir, dan mereka bersabar taat kepada Allah, bersabar di atas ujian dari Allah, maka Allah Ta'ala, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meluputkan balasan pahala kepada mana-mana orang yang melakukan kebaikan. Ingat tuan-tuan semua ya, kalau kita buat baik, Allah Ta'ala tidak akan luputkan. Nabi Yusuf hidup sebagai seorang hamba Allah yang baik. Akhirnya Nabi Yusuf mencapai kemenangan. Dia masuk, dia dibuat dalam telaga, dibeli oleh keluarga raja. Dia difitnah dalam penjara, akhirnya keluar menjadi menteri. Dia dipisahkan daripada keluarga, akhirnya keluar menjadi menteri. Tuan-tuan sekalian, ingat bahawa selepas kita susah, kita akan bertemu dengan senang. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahawa kemenangan akan mari jika kita bersabar. Wa annal faraja ma'al karbi, dan kejayaan itu akan ada apabila kita berada dalam kesusahan. Bila kita susah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tolong kita. Jadi tuan-tuan dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meluputkan apa kebaikan yang dibuat oleh kita semua. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in, qala la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lana wa yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Maka tuan-tuan sekalian, bila bertemu Yusuf mengaku bahawa dia adalah Yusuf, apa kata pula adik-beradik dia kepada Yusuf selepas Yusuf buat pengakuan? InsyaAllah tersambung lagi pada pagi esok. Ikuti apa respon balas dari adik-beradik Nabi Yusuf kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Tuan-tuan juga boleh ikuti siaran ulasan tafsir surah Yusuf ini dalam channel YouTube saya yang saya telah masukkan sedikit-sedikit. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri peluang pada kita untuk menyampaikan ilmu setiap masa insya-Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidina wal hadirin wal ghaibin bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.